InsyaAllah untuk pagi ni saya nak mulakan, kalau kita bincang sedikitlah berkenaan dengan Ma'al Hijrah ni. Saya nak bermula dengan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Saya nak bermula pada zaman cerita hijrah, tapi saya nak mulanya pada zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mulakan dengan sama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya ingin ajak semua jemaah kita ulang baca 3 kali saja zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca 3 kali di pagi hari. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita daripada musibah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apabila kita bincang berkenaan dengan Ma'al Hijrah, yang pertama sekali ada orang tertanya-tanya, kenapa tiap-tiap tahun ada ceramah Ma'al Hijrah tiap-tiap tahun. Dan setiap tahun ini kita akan cerita Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ustaz, sama je tiap-tiap tahun. Yang pertama sekali, repetition is mother of knowledge. Mengulang-mengulang itu ibu kepada pengetahuan. Yang kedua, memang akan sebab repeat benda sama, sebab sejarah. Mekah ke Madinah, dia tak jadi hijrah. Mekah pergi ke Taif. Cumanya pengulangan-pengulangan ini dan kepelbagaian ustaz-ustaz yang ceramah ni, kebiasaannya point of view berbeza-beza. Orang ni cerita begini, orang ni cerita begini. Tapi dari segi fakta sejarah, Nabi masuk Gua Sur, memang Gua Sur. Dia tak jadi Gua Hira. Nabi dengan Abu Bakar, memang Nabi dengan Abu Bakar. Tak akan jadi Rasulullah dengan Sayyidina Umar masa hijrah tu. Sejarah dari segi fakta tetap. Cuma pengolahan pelbagai. InsyaAllah untuk pagi ni saya nak mulakan, kalau kita bincang sedikitlah berkenaan dengan Ma'al Hijrah ni. Saya nak bermula dengan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Saya nak bermula pada zaman cerita hijrah, tapi saya nak mulanya pada zaman Sayyidina Umar jadi khalifah.
Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas Rasulullah wafat, siapa jadi khalifah ganti? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah berapa lama? Ustaz jangan tanyalah, kuliah dah lah. Okeylah. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun lebih je. Naik Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Abu Bakar ni mencabar sebab ada orang murtad, ada yang mengaku jadi nabi, ada yang tak nak bayar zakat. So 2 tahun ini adalah untuk establishkan negara, untuk tenangkan negara 2 tahun. Baru naik Sayyidina Umar jadi khalifah, masa ni dah tenang balik, dah tenang. Dan zaman Sayyidina Umar ni lah berkembang Islam ke Afrika, ke tanah Arab, kabilah-kabilah pakak masuk Islam. Jadi masa Sayyidina Umar ni, bila Islam berkembang, Nabi kan pusat tablighan di Madinah, sampai ke Afrika orang masuk Islam, sampai ke utara, sampai ke selatan, ke timur. Jadi ada urusan surat menyurat negara, arahan-arahan Sayyidina Umar, minit-minit mesyuarat, pekeliling-pekeliling negara. Orang Arab kiraan bulan Muharram Safar ni lama dah ada. Mana sejak sebelum Nabi dibangkitkan, bulan ni memang lama dah ada bulan. Jadi bila zaman Sayyidina Umar hantar surat, dalam surat itu tulis bulan Muharram. Lepas tu keliling ni keluar lagi, ada bulan Zulqa'dah. Lepas tu minit mesyuarat ni ada bulan Jamadil Awal. Lepas tu surat ni ada bulan Sya'ban kan. Jadi bila benda rasmi ni timbul persoalan, bulan Muharram tahun bila? Pekeliling ni bulan Sya'ban tahun bila? Minit mesyuarat ni bulan Rejab tahun bila? Tak tahu tahun. Lalu Sayyidina Umar panggil pentadbiran untuk mesyuarat. Sayyidina Umar kumpul sahabat penasihat. Sayyidina Umar kata, kita ni negara kita semakin besar berkembang, kita ada urusan-urusan rasmi, kita kena ada cara kira tahun kita sendiri. Kita kena ada cara kira. Nak kira macam mana tahun kita ni? Berdasarkan apa? Kalau tahun Masihi dikira berdasarkan kelahiran Nabi Isa. So kita orang Islam, kita kena ada image kita sendiri, kita kena ada branding kita sendiri. Lalu mesyuarat. Adalah sahabat yang cadang, kita kira tahun 1 Islam berdasarkan tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun Nabi lahir itulah tahun 1 Islam, tahun Abrahah tu, tahun gajah. Ada cadangan lain kata, saya cadang kita kira tahun 1 Islam tahun ayat Iqra' turun. Kali pertama Nabi terima wahyu, Nabi dilahirkan, Nabi terima wahyu di Gua Hira, Iqra' tu, itu tahun 1 Islam. Ada cadangan lain kata gini lah, kita ambil peristiwa Isra' Mi'raj sebagai tahun 1 Islam. Ada cadangan lagi, kita ambil peristiwa hijrah ke Madinah sebagai tahun 1 Islam. Ada cadangan lain lagi, kita ambil peristiwa perang Badar, yang tu tahun 1 Islam, sebab Islam menang besar, sejarah. Bincang punya bincang, akhirnya Sayyidina Umar buat keputusan dan para sahabat buat keputusan bahawa kita kira tahun Islam yang pertama adalah berdasarkan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalan penting, why? Kenapa hijrah dipilih? Ustaz, apa ni? Live? Oh, tak payah buat. Tak payah. Ya. Kalau nak buat kena biar ready dari awal. Jadi
Sebab tu saya tanya tadi, sebenarnya saya nak tolong share. Saya duduk tanya, saya nak share je. Tapi tak apa, kita mula dah kan. Benda tak ingat dah tadi. Kat mana? Why? Sebab apa hijrah? Sebab apa Sayyidina Umar dan Musyawarah ini pilih hijrah sebagai tahun satu Islam. Sedangkan tahun Nabi lahir pun penting. Tahun ayat Iqra turun pun penting. Sedangkan perang Badar pun imej besar pada Islam penting. Sebab apa pilih hijrah? Ini penting untuk kita faham. Bahkan hijrah ni, kalau kita belajar dalam ulumul Quran, ayat-ayat Quran yang 30 juzuk, ayat Quran yang 30 juzuk ini ulama sebut ada dua kategori. Satu ayat Makkiyah, satu lagi ayat Madaniyah. Dalam 30 juzuk, ulama kata ada dua kategori, ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah ni ayat-ayat apa? Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Salah. Ayat-ayat Madaniyah ialah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Salah. Ia bukan berdasarkan aspek tempat. Makkiyah turun Mekah, Madaniyah turun Madinah. Dah ayat kalau turun di Tabuk, kalau ayat turun di Hudaibiyah, kat mana tu Makkiyah Madaniyah? So Makkiyah Madaniyah bukan aspek tempat. Ayat Makkiyah Madaniyah adalah aspek masa. Ayat Makkiyah ialah ayat yang turun pada zaman Mekah. Masa bukan tempat. Ayat Madaniyah ialah ayat yang turun pada zaman Madinah. Sebab tu ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Turun kat mana? Di Arafah masa haji wida. Idza jaa nasrullah. Masa haji wida. Ia tetap menjadi ayat Madaniyah walaupun turun di Arafah. Ia tak jadi Makkiyah. Jadi Makkiyah Madaniyah adalah berdasarkan aspek masa. Bila tu Ustaz? Zaman Mekah. Bila zaman Madinah? Kat mana tengah-tengah bordernya? Hijrah. Hijrah menjadi border lagi. Konten ayat Makkiyah berbeza dengan konten ayat Madaniyah. Sebab ayat Makkiyah ni ayat-ayat cerita tentang akidah, tentang akhlak, tentang syurga, tentang neraka, tentang sabar. Ayat Madaniyah cerita tentang sistem ekonomi, cerita tentang riba, cerita tentang hukum hudud, cerita tentang Yahudi Kristian. Konten ayat Makkiyah Madaniyah. Bezanya apa? Hijrah. Tak dengar. Tuan, saya nak tanya. Ayat-ayat Quran tentang membongkarkan sifat orang munafik, Makkiyah ke Madaniyah? Madaniyah. Sebab apa? Ya, munafik timbul selepas hijrah. Kat Madaniyah. Sebab apa timbul lepas hijrah? Ustaz, janganlah duk main tanya-tanya, Ustaz kuliah je lah. Dan sebab kita biasa tanyalah Ustaz, ni Ustaz lah tanya. Sebab betul ayat tentang bongkar sifat-sifat orang munafik, ayat Madaniyah tu. Sebab apa? Sebab orang munafik muncul selepas hijrah. Sebab apa? Sebab apa orang munafik tak muncul masa zaman Mekah? Munafik muncul apabila Islam memerintah. Bila Islam berkuasa, adanya golongan yang benci pada Islam tapi tak berani nak lawan direct. Ngaku je lah sokong Islam, tapi dalam hati cari peluang merosakkan Islam. Bila Islam memerintah dan berkuasa, Mekah
Islam ditindas, diseksa, ditekan, diboikot. Nak buat apa mengaku Islam? Betul tak? Orang munafik ni orang yang zahir Islam. Dalam hati tak suka buat Islam. So nak buat apa? Nak zahirkan, nak mengaku Islam zaman Mekah. Buat susah je. Hijrah menunjukkan hebatnya hijrah. Hebat hijrah. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab pilih peristiwa hijrah. Syekh Munir Ghadban, seorang pakar sejarah Nabi SAW, dia kata peristiwa hijrah ini menjadi dalil yang paling kuat menunjukkan bahawa Islam adalah satu agama yang bukan sekadar solat, baca Quran, berzikir, tawaf. Bukan itu je. Islam adalah agama yang merangkumi sistem hidup, sistem ekonomi, sistem politik, perang, damai. Islam adalah satu agama yang perlu mentadbir dan memerintah. Islam untuk laksana sistem ekonomi, sosial, perang, damai, ia perlu ada kuasa politik. Sebab tu Nabi hijrah. Kalau tak perlu, Nabi stay di Mekah je lah, lagi dekat dengan Kaabah. Nabi perlu duduk je kat Mekah, baca Quran, zikir, semayang. Tapi oleh kerana Islam ini dia bukan Quran, zikir, semayang, dia perlu berkait dengan mengatur sistem negara. Dengan atur ini, jenayah kena buat begini, politik kena buat gini, ekonomi kena buat gini, sistem sosial kena buat gini. Dan semua ini tak akan berlaku melainkan ada kuasa mutlak. Dan hanya dengan berhijrah. Oleh kerana orang-orang Madinah dah bersedia terima Nabi untuk datang, untuk lead the system, Nabi hijrah. Kuasa ini bukan matlamat utama. Matlamat utama ialah melaksanakan segala sistem ini. Dan ia hanya dapat dilaksanakan bila ada kuasa. Sebab itu Nabi hijrah. Dan Nabi hijrah ni, Nabi zaman Mekah ni 13 tahun. Lepas 13 tahun di Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. Sebenarnya sebelum hijrah ni dah 2-3 tahun Nabi punya planning, persiapan untuk hijrah. Nabi 10 tahun, 13 tahun kat Mekah kan. Ni pada tahun ke-11 Nabi duduk kat Mekah ni, gini, Nabi SAW antara tempat Nabi dakwah utamanya, antaranya ialah musim haji. Orang-orang Arab jahiliah, dia orang datang buat haji jahiliah, tawaf, sembah Allah, tapi dalam masa yang sama sembah juga patung-patung berhala. Inilah makna syirik. Dia talbiyah labbaik Allah, tapi ada lafaz talbiyah illa syarikan huwa lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika la illa syarikan huwa lak. Ini lafaz talbiyah syirik, jangan hafal. Jadi orang Arab jahiliah, dia orang datang musim haji, datang ada kemah di Mina, jahiliah. Tawaf telanjang, sebab dia kata baju pakaian kita ni, kita buat dosa, kita bergaduh, kita makin hamun, kita menipu. Jadi tawaf ni nak jumpa Tuhan, kita kena suci, dia telanjang. Orang lelaki tawaf siang, orang perempuan tawaf malam. Ini jahiliah, jangan bayang. Jadi jahiliah. Jadi setiap kali orang-orang ni datang, dia ada kemah-kemahnya di Mina, khemah di Mina. Jadi Rasulullah akan pergi ke setiap kemah untuk cerita Islam. Orang datang dari Yaman, Najd, dari Madinah, dari mana-mana. Arab jahiliah. Ini Nabi dakwah di kemah-kemah. 13 tahun di Mekah kan. Pada tahun ke-11 ada 6 orang Madinah masuk Islam. First batch, first generation. Tahun ke-11 Nabi di Mekah, 6 orang masuk Islam. Saya kena cerita sejarah sikit. Antara faktor 6 orang ni masuk Islam kini. Boleh tak tuan-tuan kita cerita sejarah hari ni? Mak Hijrah kita cerita sejarah lah.
Saya antara masa zaman belajar dulu, antara subjek yang paling banyak saya tidur sejarah lah. Jadi kalau tuan-tuan nak tidur pun saya tak terasa hati, tidurlah. Cuma masa yang tidur banyak tu masa belajar sejarah di Malaysia, SPM, PMR, Stanford Raffles, Alfonso di ngantuk. Francisca Peter, bukan, Francis Light, Stanford Raffles. Rupanya baru faham sebab apa aku mengantuk. Belajar sejarah orang putih. Bila saya ke Yaman, ke Mekah, belajar sejarah Nabi, belajar sejarah para sahabat, Ja'far bin Abi Talib, Abu Ubaidah, Hudzaifah bin Yaman, tak mengantuk dah. Rupanya sejarah-sejarah Rasulullah ni dia ada ruh. Jadi saya dah sebut tadi bahawa Nabi ni tahun ke-11 duduk kat Mekah ni dah ada first batch 6 orang dari Madinah masuk Islam. Antara sebab 6 orang ni masuk Islam pun dia, tuan-tuan, masa Nabi duduk dakwah kat Mekah, di Madinah ada orang Yahudi. Yahudi bukan asal Madinah. Yahudi di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. 3 Yahudi tinggal. Yahudi ni migrate ke Madinah dari Mesir, dari Palestin, sebab dalam kitab suci mereka beri clue, maklumat akan muncul Nabi akhir zaman, dan clue dalam kitab-kitab mereka ni di Madinah lah tempat Nabi akhir zaman akan muncul. Sebab tu mereka datang tunggu Nabi akhir zaman. Okey, minoriti di Madinah. Di Madinah orang Aus dan Khazraj. Ada Yahudi di Madinah, mereka menguasai ekonomi, mereka bisnes. Jual apa? Bisnes utama Yahudi di Madinah jual senjata. Macam mana nak lariskan senjata? Mesti ada apa? Mesti perang. Kerja Yahudi di Madinah cucuk golongan Aus, cucuk golongan Khazraj supaya perang. Bila perang, boleh supply senjata. Supply dengan cara riba. Lama tak perang Aus Khazraj, Yahudi create isu baru. Isu baru, perang. Lakulah senjata. Sampai sekarang perangan Yahudi macam tu. Perang dunia, perang apa. Jadi, okey. Orang Madinah, Aus dan Khazraj ni memang kerja dia perang. Dia benci sangat. Tapi orang Madinah benci pada Yahudi. Setiap kali bergaduh, orang Madinah, Aus Khazraj bergaduh dengan Yahudi, ada satu ayat yang Yahudi selalu sebut. Yahudi kata apa? Kau orang Madinah jangan bergaduh dengan kami. Nanti kami akan memerangi kamu bersama Nabi akhir zaman. Kami akan bersama Nabi akhir zaman, akan memerangi kamu. Sebab Yahudi ini confident dalam sejarah-sejarah Nabi-Nabi, ramai Nabi dari Bani Israel. Memang Nabi-Nabi ramai dari kalangan Bani Israel. Jadi dia orang confident bahawa Nabi akhir zaman bersama kami akan memerangi kamu. Orang Madinah ingat, jangan lawan kami. Nanti Nabi akhir zaman, kami akan bersama Nabi akhir zaman memerangi kamu. So cerita tentang Nabi akhir zaman dah tersebar di Madinah. Bila orang Madinah pergi buat haji jahiliah tahun ke-11 tadi, bila Rasulullah jumpa di kemah yang 6 orang ni, yang 6 orang ni tanya, siapa kamu? Rasulullah kata, aku Nabi akhir zaman. Menyebabkan yang 6 orang ni cepat-cepat beriman. Jom kita beriman dulu sebelum Yahudi jumpa. Antara faktornya yang menyebabkan, sebab dia orang dah promote, tapi kita dah jumpa, kita beriman dulu yang 6 orang. Ini tahun ke-11 kenabian. Yang 6 orang ni balik ke Madinah, sampaikan Islam. Musim haji tahun depan 12 orang datang. 12 orang datang bai'ah dengan Nabi, yang dipanggil bai'ah Aqabah yang pertama. Yang tempat kita melontar dekat Mina tu kan, Aqabah tu, situlah Nabi sebab terpaksa bersembunyi keluar di waktu malam. 12 orang ni bai'ah Aqabah yang pertama. Ini tahun ke-12 kenabian. Mana 12 tahun duduk di Mekah. 12 tahun ini bai'ah Aqabah yang pertama, 12 orang. Tuan-tuan tengok ni, 1 year
Seorang cari seorang. 6, tahun depan 12. Di jemaah masjid section 7 ni, berapa orang hari ni? Target dalam masa setahun nak cari seorang jemaah baru yang akan regular di masjid. Satu cari satu. Dalam masa setahun dia orang buat kerja. 12 orang bai'ah Aqabah pertama, bai'ah dengan Nabi. Bila 12 orang ni nak balik ke Madinah, dia kata, Rasulullah, kita ni masuk Islam dah, tapi banyak lagi kita tak faham tentang Islam, ibadat banyak. Rasulullah tolong hantar wakil seorang untuk ajar kami lagi tentang Islam, follow kami sama-sama balik ke Madinah. Lalu Nabi telah melantik the first ambassador in Islam, awwalu safir, duta Islam yang pertama. Ya, Nabi kat Mekah hantar wakil ke Madinah. Siapa duta Islam yang pertama? Ustaz ni betul lah suka tanya orang. Mus'ab bin Umair. Hebat Mus'ab ni. Patut kalau kita buat kuliah khusus tajuk Mus'ab je. Sebab Nabi tak pilih Abu Bakar, tak pilih Umar, tak pilih Osman. Panjanglah ceritanya. Mus'ab bersama 12 orang ni balik ke Madinah, dakwah di Madinah. Dan alhamdulillah ramai orang masuk Islam. Musim haji tahun depan, tahun ke berapa pula? Tahun ke-13 kenabian. Musim haji. Musim haji ni bulan Zulkaidah, Zulhijjah. Nabi hijrah Rabiul Awal. Jadi masa ni tak ada tahun baru lagi. Awal tahun, akhir tahun tak ada lagi masa ni. Tak ada tahun lagi. Yang declare tahun tu zaman Sayyidina Umar, Rasulullah dah wafat dah. Jadi musim haji tahun ke-13 kenabian, agak-agak berapa orang datang? Ini bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah yang kedua. 73 lelaki, 2 perempuan. 6, 12, 75. Yang 75 ni pun yang dah masuk Islam di Madinah lebih lagi pada 75. Tapi adanya wanita yang tak dapat nak musafir sekali pergi ke Mekah. Adanya anak kecil yang tak dapat pergi sekali. Adanya orang tua yang uzur stay di Madinah, di Yathrib. Tak boleh datang ke Mekah. Tapi 73 campur 2, 75. Yang ramai ni kata, sampai bila lagi kita nak biarkan Rasulullah di Mekah? Rasulullah datanglah ke Madinah. Datang ke Madinah, Rasulullah pimpin kami. Rasulullah satukan Aus dan Khazraj. Lalu ketika inilah 75 orang ni berbai'ah, bersedia wahai Rasulullah datang. Inilah jawapan Rasulullah, bukan pelarian. Orientalis Barat create istilah pelarian, al-laji'in. Ia beza dengan muhajirin. Orientalis Barat nak downgrade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orientalis sebut ini Muhammad dakwah dia tak diterima di Mekah, dia lari ke Madinah. Sedangkan nombor 1, perintah Allah hijrah. Nombor 2, orang Madinah dah ready dah. Ada bai'ah Aqabah pertama kedua ni apa benda bai'ah? Bahasa kita sekarang MOU, Memorandum of Understanding. Aku janji orang Madinah, datang Rasulullah datang. Tak apa Rasulullah jadi ketua kami nanti. Bukan pelarian gini. Orang yang ada iman tak akan tergamuk nak cakap Rasulullah pelarian. Orang yang ada kasih pada Rasulullah akan rasa nak marah bila dengar orang tadi sebut gini kat Rasulullah. Mak kita orang cakap pelarian, macam mana? Adalah sahabat-sahabat kita asal Kemboja, asal Indonesia, datang Malaysia 2-3 generasi dah. Kan? Ada orang Indonesia, orang Kemboja duduk sini. Atuk dia dulu datang. Lepas tu mak dia lahir sini, dia sini. Kalau orang cakap atuk dia pelarian, rasa apa? Aku dah 2-3 generasi dah, janganlah cakap pelarian. Kan? Ni kata kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So,
well planned. 75 orang ini bai'ah Aqabah yang kedua, ya, kami tunggu Rasulullah di Madinah. Ini musim haji. Rasulullah tak hijrah lagi Zulhijjah, tak hijrah lagi Muharram. Bulan Rabiul Awal Rasulullah hijrah. Nak menunjukkan bahawa inilah rahsia kenapa masa Nabi hijrah ke Madinah, dah ramai orang Islam yang tunggu di Madinah. Ya tala'al badru alaina, adanya budak-budak panjat pokok kurma, lihat mana. Sebab dia orang dengar tentang Rasulullah, dah beriman dengan Rasulullah, tapi tak pernah tengok wajah Rasulullah. Bukan boleh cek kat profil Facebook, search Muhammad, ini ada. Mereka tak pernah tengok wajah Rasulullah. Mereka hanya dengar tentang Rasulullah SAW. Waktu tertunggu Rasulullah nak hijrah. Dan inilah yang maksud saya tadi, yang kita kena faham bahawa Rasulullah SAW bila hijrah ni, dengan hijrah inilah, sebelum ni Rasulullah hanya boleh ceramah je kat Mekah. Tak boleh sembah patung berhala, tak boleh berzina, ceramah je. Hijrah je ke Madinah, Rasulullah mendapat kuasa mutlak, a decision maker, kuasa pemerintahan, kuasa politik. Dengan kuasa ini, Rasulullah atur pasal-pasal, ni pasal untuk Yahudi. Rasulullah declare dihapuskan sistem riba. Rasulullah declare ni hak orang bukan Islam, ni hak orang Islam. Aus dan Khazraj yang selalu berperang, bergaduh itu, Rasulullah datang membawa muafakat. Baiklah, jadilah duk balah sama-sama orang Arab, kita bersatu atas nama Islam, kita sembah Allah, sama-sama kita datang masjid. Cukuplah Aus Khazraj, sama-sama bangsa Arab, kamu berperang, kamu jadi lemah. Mari kita bersatu, ikut Rasulullah. Yang salah tu mengakulah salah, tinggal ikut Rasulullah SAW. Di celah-celah inilah adanya orang munafikin. Kita nak lawan Muhammad, tapi cannot go, tak boleh lawan jelas-jelas, kita mengaku Islam je lah. Sebab gini tuan-tuan, saya sebut dah tadi, Aus dan Khazraj ni berperang. Kali pertama dalam sejarah Aus dan Khazraj berdamai. Masanya ialah hampir-hampir Rasulullah nak hijrah ke Madinah. Aus dan Khazraj ni berdamai, dan mereka telah bersetuju nak lantik seorang ketua kat Madinah. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul dari Khazraj. Lantik Abdullah bin Ubay. Okey, setuju ke? Okey, kita lantik Abdullah bin Ubay. Dalam proses ni tak sempat nak angkat sumpah lagi, Rasulullah hijrah ke Madinah. Bila Rasulullah sampai ke Madinah, Aus dan Khazraj dah dipersaudarakan dengan Muhajirin. Aus Khazraj dah bergabung jadi Ansar, Muhajirin. Okey, kita lantik Rasulullah sebagai ketua kita di Madinah. Macam mana Abdullah bin Ubay? Aku baru nak lantik, tak jadi. Dapat kat Muhammad. Di sinilah bermulanya bibit-bibit kemunafikan. Muhammad jadi ketua, ramainya orang ikut Muhammad, sayangnya dia orang kat Muhammad. Kalau aku tak masuk Islam, tak boleh nak lawan. Aku isytihar Islam jugalah, aku sokong Muhammad jugalah. Sebab Muhammad dah ada kuasa politik sekarang, tak boleh nak lawan. Ya, Islam lah juga. Datang ke masjid, bila dalam ramai-ramai ni Abdullah bin Ubay, Muhammad ni, dia pemimpin yang hebat, Muhammad ni bagus. Depan orang. Dalam grup WhatsApp personal dia, kita nak buat macam mana ni? Tak boleh biar ni. Ni, dia ada grup WhatsApp geng-geng munafik juga. Munafik. Dia ingat orang tak tahu. Tak boleh nak print screen pun Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala turunkan surah, bongkarkan mereka. Dan ayat-ayat yang banyak. Ini asalnya lahir orang munafik. Sebab tak boleh jawatan dapat kat Muhammad. Jadi bila dia tengok Aus dan Khazraj selama ni duk balas, sama-sama kaum orang Arab tapi kabilah berbeza, selama ni duk perang bergaduh, munafik tengok, dia orang yang dulu bergaduh ni, berbunuh, tiba-tiba sama-sama datang masjid.
sama-sama perjuangkan Islam, sama-sama ikut Muhammad, makan sekali, berkasih sayang, bergurau. Orang munafik sangat-sangat tak suka melihat muafakat masyarakat Madinah masa itu. Mencari isu untuk diviralkan supaya bergaduh balik, korek isu-isu lama, korek dendam-dendam lama supaya bergaduh. Ini kerja orang munafik di Madinah. Zaman sekarang ada tak perangai macam ni? Ada tak? Cuba angkat tangan kalau ada dalam masjid ni. Orang duduk elok-elok kat masjid sama-sama dengan kuliah anak baik, dia nak suruh bergaduh. Ini penting tuan-tuan, kita belajar sejarah. Di kereta kena ada side mirror, tengok belakang untuk ambil. Kena tengok juga belakang, side mirror. Tapi tak boleh tengok belakang, sebab mau langgar lah tiang. Move on. Tapi kena jeling side mirror, melihat sejarah untuk ambil iktibar. Fokus kat depan. Jadi ini cerita munafik. Nabi tadi selepas bai'ah Aqabah yang tahun ke-13 tadi, lepas musim haji, orang Madinah pun balik 75 orang, teruskan dakwah. Nabi di Madinah, di Mekah, tekanan semakin teruk. Tuan-tuan, kuliah ni sampai kurang pun ni sejarah ni apa kerasa tak habis ni. Sebab Nabi tak hijrah lagi ni, kat Madinah, kat Mekah. Kuliah lagu apa? Kok pusing ni kan SOP lah. Sampai kurang sikit lagi tak hijrah pun lagi ni, baru habis intro ni. Sikit lagi, tak apalah, sikit lagi. Okey, Abu Jahal kat mana? Kat Mekah kan? Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Syaibah, Rabi'ah, pembesar-pembesar Mekah. Abu Jahal kata Muhammad ni, ini orang Yathrib pun dah ikut dia sekarang. Semakin ramai. Tufail bin Amru dari Yaman pun masuk Islam, datang buat haji. Abu Jahal kata kita kena buat meeting ni. Lalu Abu Jahal panggil mesyuarat. Ini masa tahun ke-13 dah ni. Lepas Abu Jahal kata kita kena mesyuarat. Apa tindakan yang perlu kita ambil untuk sekat dakwah Nabi Muhammad ni? Lalu Abu Jahal pun panggil pembesar-pembesar Mekah buat mesyuarat macam mana nak halang Muhammad daripada terus berdakwah. Dalam meeting Abu Jahal ni, tuan-tuan bukalah kitab sirah mana-mana, kitab tafsir pun ada. Cari tafsir ayat 30 surah Al-Anfal. Dalam mesyuarat ni, Abu Jahal ni dihadiri oleh seorang pakcik tua, bukan orang Mekah, pakcik tua dari Najd. Najd ni di sebelah, kalau sekarang belah Bahrain, belah Riyadh, bukan Mekah. Seorang pakcik tua attend mesyuarat bersama Abu Jahal, yang sebenarnya pakcik tua ini adalah syaitan. Syaitan yang menjelma pakcik tua attend meeting bersama Abu Jahal untuk halang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana dakwah, mana-mana mesyuarat, macam mana nak sekat dakwah, memang syaitan hadir. Termasuk zaman sekarang. Kalau ada bincang, kita nak bincang macam mana ni, supaya tak payahlah kuliah, tak payahlah ceramah, tak payahlah dakwah, tak payahlah sebar ni. Dia mesyuarat, tu syaitan hadir. Dekat minit mesyuarat tu dia tulis turut hadir. Yang minit mesyuarat ni saya gurau lah. Tapi yang syaitan attend memang betul. Dia appear menjelma sebagai seorang pakcik tua dari Najd. Jadi dalam mesyuarat ni, Abu Jahal sebut, macam mana ni Muhammad ni? Makin ramai dah orang ikut dia. Apa keluar musim-musim haji pun, macam mana kita nak sekat dia ni? Nak sekat. Allahu Akbar. Ada seorang cadang. Ini, kita tangkap Muhammad. Kita tangkap Muhammad, kita kurung, kita penjarakan. Selesai. Pakcik tua tadi kata, kamu kena ingat, Muhammad ni ramai pengikut yang fanatik. Nanti kalau kita kurung dia, pengikut-pengikut dia berkumpul ramai-ramai, datang terekam 1000 kita, susah kita. Muhammad ada tapi kita tahan, nanti pengikut dia datang, susah kita ni. Macam mana pakcik tua ni? Syaitan.
Ada cadangan lain Abu Jahal tanya. Ginilah, kita buang negeri je lah. Kita halau keluar Muhammad ni, kita halau keluar dari Mekah ni. Senang habis kita. Ya, dia nak pergi duduk mana pun dia tak ganggu dah kita. Tutup kes. Oh, bagus juga cadangan ni. Lalu pakcik tua tadi bersuara lagi. Masuk minit ni. Kamu kena ingat, Muhammad ni pandai bercakap, pandai cari pengaruh. Nanti dia pergi duduk tempat baru, dia cari pengikut baru, dia bina kekuatan baru, dia serang kita kat Mekah. Dia pergi buka cawangan baru sana. Susah kat kita. Pakcik tua ni. Betul juga pakcik. Habis nak buat macam mana? Lalu Abu Jahal bagi cadangan. Abu Jahal kata, kalau gitu kita bunuh je lah Muhammad. Syaitan kata, betul hal. Hal lah tak hal. Dia mesra kan, syaitan Abu Jahal. Hal dia panggil. Betul dia kata. Betul cadangan. Ini pandangan yang betul. Bunuh je Muhammad. Tengok. Tuan-tuan yang saya cerita, meeting ni disebut dalam Quran. Tuan-tuan boleh cek surah Al-Anfal ayat nombor 30. Inilah mesyuarat ni. Cuba kalau yang ada telefon tu, cuba tarik surah Al-Anfal ayat nombor 30. Ma'al hijrah, kena ingat ayat ni. Ceramah Ma'al hijrah kena remind ayat ni. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini ayat cerita meeting ni. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingat ketika mana orang-orang yang kafir merancang konspirasi. Yamkuru ni rancang jahat. Betul tak ayat tu? Surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat ketika mana orang-orang kafir ni merancang untuk tangkap kamu, untuk bunuh kamu, untuk halau kamu keluar dari Mekah. Mereka merancang. Allah lah sebaik-baik perancang. Meeting. Kata ulama-ulama haraki, ulama dakwah, 3 perkara inilah sunnatullah. 3 perkara inilah ancaman kepada sepanjang zaman para ulama dan golongan yang ingin menyambung risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjuang Islam, orang yang berjuang apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 ancaman yang dihadap. Sama ada kena penjara, ataupun kena buang negeri, ataupun dibunuh. Inilah 3 ancaman yang bakal dihadapi oleh para pendakwah. 3. Tangkap, buang negeri, bunuh. Allahu Akbar. Suratul Anfal ayat 30. Timbul lagi dalam mesyuarat tu. Setuju dah nak bunuh Muhammad. Tapi siapa yang akan pergi bunuh Muhammad? Kalaulah seorang pergi bunuh Muhammad, Muhammad ni ramai pengikut. Bani Hashim pun kuat kat Mekah ni. Kalau seorang bunuh Muhammad, nanti ramai-ramai akan pergi terkam dia seorang. Susah. Syaitan bagi idea dalam masyarakat. Syaitan ni tuan-tuan kreatif. Siapa-siapa yang nak belajar kreatif, belajarlah dengan syaitan. Kreatif. Dia ada je. Bukan saya kata suruh belajar dengan syaitan, tapi saya nak beritahu syaitan is very creative. Dia nak sesatkan orang kaya, dia guna cara ni. Dia nak sesatkan orang miskin, dia guna cara lain. Dia nak sesatkan ustaz, dia guna cara lain. Dia nak sesatkan ahli politik, dia guna cara lain. Dia nak sesatkan orang muda, dia guna cara lain. Nak sesatkan orang tua, orang mencen, guna cara lain. Ini saya kata kreatif.
Orang muda dia cerita bab awet, cerita bab nafsu. Orang tua takkan dia nak cerita bab nafsu lagi, susah pula fikir nak beli takat ali apa sebab pula. Dia buat malas, sakit, tak pergi masjid. Kreatif syaitan. Dia dalam meeting ni pun dia kreatif. Ini cara dia mudah je. Bahaya kalau seorang bunuh Muhammad, nanti seorang ni orang cari dia. So kita nak buat mana? Pandai iblis ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah hadir mesyuarat untuk ganggu dakwah, yang paling banyak bersuara tu syaitan besar sekali tu. Kan? Tuan-tuan pernah hadir tak mesyuarat? Kadang-kadang terpaksa hadir kan, bukan nak hadir sangat, terpaksa. Yang paling kuat idea banyak tu bapak syaitan. Tanya dia, tuan ni dari Najd ke? Kan? Allah. Begini dia kata, kita kat Mekah ni kita ada banyak kabilah. Jadi setiap kabilah cuba cari seorang anak muda mewakili setiap kabilah. Kita kumpul wakil-wakil pemuda ni, ramai-ramai pergi bunuh Muhammad seorang. Jadi sekiranya keluarga Muhammad, pengikut Muhammad nak balas dendam, dia terpaksa berhadapan dengan semua kabilah. Tengok setan. Oh, macam mana supaya kita tak benar ceramah, tak boleh pergi sini, tak boleh kuliah sini. Online Facebook tak boleh juga. Allah Akbar. Kerja syaitan. Lalu akhirnya setiap kabilah pilih wakil masing-masing. Wakil. Tuan-tuan, inilah cerita yang kita baca sejarah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung. Yang Nabi ambil pasir, lontar, dia orang tak nampak Nabi keluar. Siapa yang kepung rumah Nabi ni? Pemuda-pemuda yang dilantik melalui meeting tersebut. Selesai mukaddimah kuliah kita pagi ni, baru nak hijrah. Saya nak beritahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merancang well plan muhajirin. Hijrah adalah izzah. Hijrah bukan pelarian. Hijrah izzah. Rasulullah nak ajar pada kita bahawa apa-apa kerja agama perlu rancang, perlu strategi, bergantung pada Allah kemuncaknya. Hijrah mengajar kita bahawa hijrah ni Islam perlu berkuasa untuk laksanakan segala perintah Allah. Hijrah mengajar kita bahawa musuh-musuh akan sentiasa buat kerja. Hijrah mengajar strategi. Ni kalau kita nak bincang satu-satu dari segi strategi Rasulullah SAW sangat menarik. Mengelirukan musuh, guna jalan yang orang tak biasa lalu. Bahkan ada orang bukan Islam, Rasulullah kerjasama dengan bukan Islam. Abdullah bin Uraiqid yang jadi, dia ada skill profesional, tahu jalan. Dia yang tunjuk jalan yang orang tak biasa lalu. Dia yang tunjuk jalan pada Nabi ke Yathrib. Apa yang Nabi buat sampai je Madinah, first thing first. Stephen Covey baru cakap 20-30 tahun ni, first thing first, priority. Nabi buat lama dah. Hijrah, masuk je border Yathrib sampai di Quba. Kali pertama Nabi buat masjid. Duduk 2-3 hari di Quba. Nabi berjalan ke tengah bandar. Pagi Jumaat, masuk waktu Zuhur, Nabi solat Jumaat yang pertama. Kalau kita pergi Madinah sekarang, kita pergi Masjid Quba, kita menghadap ke arah Masjid Nabawi, kita akan nampak ladang kelapa sawit, ladang kurma. Kita akan nampak satu menara putih. Dipanggil sekarang Masjid Jumaat, diberi nama. Itu tapak tempat Nabi semaya Jumaat dulu dari Quba. Pagi Jumaat Nabi sampai Quba pagi Isnin, duduk Quba, bina masjid. Pagi Jumaat bergerak masuk waktu Zuhur sembahyang Jumaat. Lepas tu situlah jumlah sembahyang Jumaat berapa orang sahabat. Situlah khilaf ulama tentang 40 orang tak cukup ke tak cukup, tu cerita fiqh lah. Nabi pun bergerak masuk ke tengah bandar Madinah. Yang sahabat-sahabat tunggu masing-masing. Rumah kami lah Rasulullah, rumah kami lah. Rumah kami lah. Masa itulah Abu Ayyub Al-Ansari, dia tak sibuk rumah kami. Dia ambil barang Rasulullah, rumah kami lah. Rasulullah kata, seseorang bersama dengan barangnya. Yang lain ni, rumah kami lah. Macam kita lah.
Saya belanjalah pagi ni makan, saya belanja. Tak payahlah saya belanja. Pergi bayar tu. Duk saya belanja. Pergi bayar. Abu Ayyub Al-Ansari cerita Rasulullah duduk di rumah Abu Ayyub. Dia tak nak duduk atas rumah dia dua kan. Dia tak nak duduk kat atas. Rasulullah kata kau duduk atas lah. Tak nak duduk. Rasulullah saya kena duduk bawah, tak boleh. Rasulullah duduk kat atas. Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah dia dua tingkat. Isteri Rasulullah kata kamu duduk atas lah dengan isteri, aku duduk bawah ni. Orang datang nak jumpa Rasulullah, tak boleh Rasulullah, saya tak boleh duduk atas Rasulullah duduk atas lah. Rasulullah kata kamu kat atas. Dia pun tak sedap hati, duduklah dengan isteri kat atas. Isteri dia tengok Abu Ayyub Al-Ansari jalan kat tepi dinding. Isteri dia tanya, Ummu Ayyub tanya, bang, apa bang jalan kat tepi dinding? Aku bimbang kalau aku berjalan di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia duduk gitu, panik. Terlanggar bekas air, tumpah air. Masa tu tak ada kain apa, yang ada selimut dia. Dia ambil selimut, cepat. Rumah dulu kan rumah tanah liat kan. Cepat. Bang, kain selimut kita tu sebab apa bang? Aku bimbang air menitis kena Rasulullah Allah radhiyallahu anhuma. Abu Ayyub Al-Ansari. Jangan kisah hijrah sahabat dia. Apa buat masjid? Nombor 2, ta'akhi. Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansar. Ini first thing first. Masjid pusat. Proses. Nak proses apa? Manusia. Pendukung agama perlu manusia. Human resource. Muhajirin dan Ansar disatukan. 2, masjid, Muhajirin Ansar. Yang ketiga, Nabi buat perlembagaan negara. Sistem. Ini first constitution, perlembagaan pertama atas muka bumi ni. Very complete. Hak-hak orang Islam, hak-hak orang bukan Islam. Kalau perang macam mana ni? Ini semua berkait dengan hijrah. Inilah detail, tapi inilah sebabnya masa meeting Sayyidina Umar Al-Khattab ketika nak pilih tahun untuk imej Islam, diambil peristiwa hijrah. Sebab impaknya sangat besar kepada Islam. Izzah, membawa kemuliaan. Saya rasa setakat itulah sedikit pagi ni. Sebab tadi kita, secara baca saya kata, makna mungkin malam ni, mungkin besok ada lagi ceramah Ma'al Hijrah. Tuan-tuan datanglah dengar. Ustaz ni cerita aspek ni, Ustaz ni cerita aspek ni. Jadi lagi banyak kita dengar, lagi banyak maklumat yang kita dapat, lagi bertambah kefahaman kita. Jadi saya rasa sekadar tu, minta maaf lah terlajak masa. Ngajar sirah ni memang tak tersedar masa. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.